Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai murid-murid, apa khabar? Semoga sihat sejahtera di samping keluarga tersayang. Saya Cikgu Adil Tuan Aidil Khairuddin akan mengajar secara online mata pelajaran RBT tingkatan 3 bertajuk Reka Bentuk Teknologi Elektronik. Jom murid-murid kita sama-sama terogi kandungan tajuk kita pada hari ini. Apa itu elektronik? Kita boleh lihat, teknologi ini sangat dekat dengan diri kita. Ada banyak alatan, peralatan, gadget, mesin digunakan oleh kita pada setiap hari. Dengan wujudnya teknologi ini dalam hidup kita, banyak tugas-tugas rutin manusia dapat disempurnakan oleh teknologi ini. Tugas dan pekerjaan rutin harian kita dapat dipermudahkan melalui penggunaan teknologi elektronik. Teknologi ini mempunyai sejarah panjang sejak 100 tahun yang lepas. Sejak penemuan gelombang radio, manusia begitu teruja dengan komunikasi yang boleh menembusi dinding, batu, manusia dengan jarak yang sangat jauh. Kemudian, penemuan artificial intelligence, kecerdasan buatan, dengan membina mesin kira, mesin memproses data, mesin memproses perkataan, sehingga melahirkan teknologi komputer yang ada pada hari ini. Dalam proses penerokaan inilah, manusia menemui banyak komponen-komponen elektronik yang boleh digunakan pakai dalam menyelesaikan masalah praktikal yang lain. Bidang elektronik memerlukan dua bidang kepakaran, iaitu kejuruteraan fizik bahan dan kejuruteraan elektronik. Kejuruteraan fizik bahan ialah bidang yang mengkaji binaan bahan elektronik supaya dapat mengatur pergerakan elektron secara terbina dalam komponen elektronik. Sementara kejuruteraan elektronik pula, bagaimana menggunakan komponen elektronik ini untuk menyelesaikan masalah manusia secara praktikal. Hari ini kita boleh lihat teknologi elektronik telah mengambil sebahagian tugas rutin kita dan memudahkan kerja kita supaya kita boleh fokus masa kita kepada perkara yang lebih penting dan perkara yang lebih kritikal. Bila banyak kerja boleh diselesaikan pada waktu masa yang sama,
Ia menjadikan produktiviti kita meningkat. Jelas, teknologi elektronik adalah tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan masalah kita bagi meningkatkan produktiviti kehidupan dan pekerjaan kita. Apa guna kita belajar teknologi elektronik ini, murid-murid? Ya, murid-murid, jika kita berjaya mewujudkan masyarakat celik teknologi elektronik, banyak penyelesaian masalah kita dapat lakukan. Kita juga berupaya menghasilkan produk pengguna secara besar-besaran hingga dapat dieksport ke negara luar bagi memenuhi permintaan dan kehendak pengguna. Dengan ekspor barangan yang banyak, pertukaran asing yang banyak, maka negara kita mampu mencapai tahap ekonomi pendapatan tinggi pada masa depan. Inilah matlamat kita yang kita harapkan pada masa depan ini nanti, insya-Allah. Apakah standard pembelajaran kita pada hari ini? Iaitu yang pertama, murid-murid dapat menyatakan maksud mikro pengawal dan mikro pemproses. Yang kedua, menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal. Diharap episod ini, murid-murid dapat mencapai tahap penguasaan iaitu yang pertama, dapat memberi definisi reka bentuk elektronik dengan betul, dapat menyatakan maksud mikro pengawal dan mikro proses dengan betul, menerangkan dan melakar gambar rajah blok reka bentuk elektronik, menjelaskan bahagian input, proses, output dalam mikro pengawal dan menyatakan 3 contoh mikro pengawal. Dari penerangan awal itu tadi, dapatlah kita dapat memberi definisi reka bentuk elektronik iaitu susunan dan penyambungan komponen elektronik dalam satu litar bagi mencapai satu tujuan untuk memenuhi kehendak pelanggan. Ataupun dalam ayat lain, boleh juga kita katakan litar elektronik direka bentuk menggunakan komponen elektronik tertentu yang disusun dan disambung bagi mencapai tujuan penggunaan. Okey murid-murid, kita pergi kepada objektif yang pertama iaitu menyatakan maksud mikro pengawal dan juga mikro memproses. Dalam dunia elektronik ini, mikro pengawal dan mikro proses adalah sangat popular, terutama di zaman penghasilan produk secara besar-besaran ini. Antara produk-produk itu ialah TV, mesin basuh, ketuhar microwave, pengera keselamatan rumah, mesin air, penghawa dingin. Apa itu mikro pengawal, murid-murid? Mikro pengawal adalah peranti kawalan dalam satu chip tunggal yang terdiri daripada unit perprosesan pusat iaitu CPU, Random Access Memory iaitu RAM, Read-Only Memory iaitu ROM dan juga sambungan input-output dalam satu chip. Jadi, boleh dikatakan keseluruhan komponen ini berada dalam satu chip. Tugas utamanya ialah untuk mengawal peranti elektronik seperti yang telah diatur carakan. Dari perkataan mikro itu sendiri, perkataan asal bahasa Inggeris bermaksud kecil, halus. Ia boleh dikatakan pengawalnya bersaiz halus. Contohnya untuk mengawal pintu pagar automatik, mengawal mesin basuh automatik, dalam aplikasi robot, pengera keselamatan rumah ataupun kenderaan. Sementara mikro pemproses ialah bermaksud peranti yang berada dalam satu chip bersama dengan sokongan chip-chip yang lain. Ini bermaksud microproses ini berada dalam satu chip, kemudian input dalam satu chip, output dalam satu chip, RAM dalam satu chip dan juga ROM dalam satu chip. Semua chip sokongan ini berada di luar CPU dan dihubungkan kepada CPU melalui sistem bus. Contoh produk yang menggunakan microproses ini ialah computerable. Apa itu sistem bus? Sistem bus ialah jaringan litar yang menghubungkan semua chip sokongan untuk menghasilkan output yang dihendaki selepas diproses oleh CPU. Mikro memproses maklumat setelah mendapat maklumat dan input-input ataupun dikesan oleh penderia. Ini adalah contoh jaringan sistem bus yang ada dalam sebuah litar computerable. Ingat perbezaan ini murid-murid. Perbezaan antara mikro pengawal dan mikro proses. Mikro pengawal berada dalam satu chip tunggal, sementara mikro proses berada dalam satu chip dan disokong oleh chip-chip yang lain. Mikro pengawal melakukan kawalan bagi litar kecil, sementara mikro memproses melakukan kawalan yang lebih besar. Contoh mikro pengawal yang popular di pasaran hari ini ialah Arduino Uno, Carrotboard, Lilypad Arduino dan Maker Uno. Seterusnya, objektif kita pada hari ini yang kedua iaitu menjelaskan bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal. Ini adalah contoh bentuk mikro pengawal.
Untuk sukatan RBT tingkatan 2 ini, murid-murid hanya perlu belajar mikro pengawal. Jika murid-murid berminat dalam pembelajaran formal tentang mikro memproses, murid-murid bolehlah lanjutkan pembelajaran di peringkat menengah dalam bidang teknologi maklumat ataupun di kolej vocational ataupun di peringkat diploma atau ijazah di universiti-universiti awam ataupun swasta. Dalam mikro pengawal, komponen utamanya ialah CPU iaitu Central Process Unit, menerima maklumat dan arahan untuk memproses input dan output. Kemudian kita ada komponen yang kedua iaitu Random Access Memory iaitu RAM. Kemudian Read Only Memory iaitu ROM iaitu ruang memori untuk menyimpan maklumat dan arahan. RAM ialah ingatan sementara, boleh dibuang, boleh diubah. Sementara ROM ialah ingatan kekal, tidak boleh diusik, tidak boleh dimusnahkan. Kemusnahan ROM menyebabkan mikro pengawal tidak lagi boleh berfungsi. Komponen yang ketiga iaitu menghubungkan peranti input dan output. Ini adalah bahagian sambungan komponen elektronik sama ada jenis input iaitu penghubung kepada peranti yang memberi data, maklumat ataupun rangsangan kepada CPU, manakala output adalah penghubung kepada peranti yang menghasilkan tindak balas daripada CPU. Komponen lain yang tidak kurang penting dan yang berada dalam mikro pengawal adalah ADC iaitu Analog to Digital Converter. Ini adalah untuk menukar isyarat analog kepada isyarat digital. Seterusnya ialah Clock Generator iaitu menghasilkan isyarat masa untuk operasi litar. Kemudian kita ada timer untuk mengawal sistem berdasarkan masa. Dalam gambar rajah blok litar elektronik ini, terdapat 3 komponen utama elektronik iaitu input, proses, output. Bahagian proses terdiri pada CPU iaitu Central Process Unit, menerima maklumat data dan rangsangan daripada input port. Input port ini boleh terdiri daripada papan kekunci, penderia gerakan, penderia suhu dan juga switch. CPU akan memproses data input mengikut arahan atau pengecaraan yang telah ditentukan dan akhirnya memberi arahan kepada output untuk mendapatkan hasil objektif litar elektronik yang dihendaki. Seperti LED menghasilkan cahaya, pembas menghasilkan bunyi, motor AT untuk menghasilkan kuasa putaran. Mikro pengawal ini boleh dianalogikan kepada seorang manusia yang sedang bermain bola. Dalam analogi ini, otak manusia dianggap sebagai CPU sedang bermain bola dan telah diaturcarakan dengan tugas memasukkan bola melalui pelbagai kaedah hantaran bola ke pintu gol pihak lawan. Bagi menentukan arah dan kekuatan sepakan hantaran bola, supaya hantaran bola mampu masuk ke pintu gol pihak lawan, pemain bola memerlukan beberapa input yang berada di sekeliling beliau untuk beliau buat keputusan paling tepat untuk membuat hantaran bola. Oleh itu, mata beliau berfungsi sebagai penderia untuk mengesan maklumat yang boleh membantu beliau membuat keputusan. Mata adalah input yang akan memberi maklumat berkaitan dengan jarak pintu gol, halang-halangan daripada pihak lawan, kedudukan rakan pasukan. CPU akan memproses maklumat ini mengikut pengalaman, kemahiran, kekuatan, naluri, emosi dan juga perancangan. Bagaimana bola itu harus bergerak selepas CPU memproses maklumat ini dan keputusan telah dibuat. CPU akan memberi arahan kepada output iaitu pada kaki beliau sama ada membuat sepakan yang kuat ataupun sederhana serta menentukan sudut tendangan bola tersebut supaya bola berjaya melolosi gawang pihak lawan pada tahap yang tinggi. Begitulah juga contoh mikro pengawal ini memerlukan penderia untuk mengesan maklumat yang membolehkan mikro pengawal ini aktif menjalankan arahan yang telah ditetapkan. Penderia gerakan adalah input yang akan memberi maklumat sama ada gerakan wujud ataupun tidak dalam wujudatnya dan menghantar maklumat ini ke CPU. CPU akan memproses maklumat ini berdasarkan pengaturcaraan yang telah dibuat. Selepas CPU memproses maklumat ini dan keputusan hasil memenuhi pengaturcaraan dibuat, CPU akan memberi arahan kepada output iaitu LED untuk menghasilkan cahaya dan pembas untuk menghasilkan bunyi. Litar seperti ini boleh didapati secara asas dalam alat pengera keselamatan rumah dan pengera kenderaan. Peranti input terbahagi kepada 2 jenis iaitu peranti input digital
dan peranti input analog. Peranti input digital ialah peranti input yang memberi hanya dua maklumat sahaja. Contohnya sama ada ataupun tiada. Sama ada basah ataupun kering. Sama ada suis terbuka ataupun tutup. Sama ada satu ataupun kosong. Itulah dia peranti input digital. Kemudian kita ada peranti input analog. Peranti input analog, peranti input yang memberi lebih daripada dua maklumat. Peranti ini boleh juga memberi banyak bacaan dalam julat yang dibenarkan seperti bacaan suhu 0 sehingga 100 darjah Celsius. Bendera jarak boleh mengesan sama ada jarak itu jauh, sederhana, sangat jauh ataupun sangat dekat. Ataupun bendera cahaya, cahaya terang, cahaya kurang terang, sangat terang ataupun gelap. Jadi, kita boleh simpulkan peranti input adalah peranti yang boleh membaca banyak bacaan. Selepas kita pelajari peranti input, apakah pula peranti output? Peranti output ialah peranti yang akan menghasilkan kerja akhir yang diharapkan oleh pengaturcaraan sebuah mikropengawal. Kerja akhir ini biasanya berbentuk nyalaan lampu LED, bunyi daripada speaker ataupun pembas, kuasa putaran daripada motor, ataupun penguatan arus oleh geganti. Oleh itu, murid-murid mestilah ada kemahiran untuk mengenal pasti komponen yang dikategorikan sebagai input, proses, output, peranti input digital, peranti input analog. Jika murid dapat menguasai kemahiran ini, murid dianggap sebagai telah menguasai tahap penguasaan yang dihendaki oleh episod kali ini. Sekian saja pembentangan cikgu pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.